Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, saya ada bawa buku baru saya, buku terbaru. Bahaya ISIS atau Daesh. Buku ni saya tulis dengan sahabat saya, Profesor Madya Dr. Muhammad Isam Hanafiah. Sekarang ni beliau merupakan sarjana pelawat di Wharton School of Business, Pennsylvania University, Amerika. Dalam buku ni, kita dedahkan tentang bahaya Islamic State of Iraq and Syria, ISIS. Kenapa kita tak sebut bahaya IS? Sebab IS, Islamic State, Nabi yang asaskan. Kesinambungannya diteruskan oleh para Khalifah Rashidin, kerajaan Bani Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Ya? Itu kita kata Islamic State yang sebenar. Yang duk ada sekarang ni bukan Islamic State, un-Islamic State. Jadi, kita tak boleh panggil mereka Islamic State. Sebab apa? Sebab mereka bunuh orang Islam. Mereka bunuh semuanya. Ahli Sunnah, mereka bunuh. Orang Kurdis, mereka bunuh. Orang Syiah, mereka bunuh. Orang tua, mereka bunuh. Wanita, kanak-kanak, remaja, mereka bunuh kesemuanya. Mana-mana orang Islam yang tidak sehaluan atau menentang mereka, hukumnya adalah dibunuh. Dan mereka anggap pembunuhan total yang mereka lakukan itu jihad. Benarnya mereka bukan berjihad, mereka sedang berjahat. Ya? Mereka muncul disebabkan masalah geopolitik. Geopolitik di Afghanistan munculnya kumpulan Al-Qaeda. Daripada Al-Qaeda, latihan Qaeda ini, Abu Musa Az-Zarqawi keluar daripada latihan Al-Qaeda, dia pergi ke Iran, dia pergi ke Iraq, dia tubuhkan tentera Syam, Jundus Syam. Dia operasi di utara Iraq, cari dana, dapat senjata, dapat rekrut baru. Dengan kekuatan itu, dia serang orang, tembak, bunuh, bom, dan perluaskan kawasan di utara Iraq, kuasai kawasan pergunungan, dan dia gabung dengan kumpulan-kumpulan penentang bersenjata terhadap Saddam Hussein. Dia tukar Jundus Syam tu menjadi Jamaah At-Tauhid wal Jihad. Zarqawi, Abu Musa Zarqawi percaya umat Islam di dunia ni, termasuk di Iraq, dah bid'ah, dah syirik, dah sesat, dah kafir. Tak ada cara lain nak ubah situasi mereka kecuali dengan senjata. Nak pilihan raya, lambat hasil. Nak dakwah, lambat hasil. Nak harapkan perubahan daripada kerajaan beraja, monarki, lambat mendatangkan hasil. Jadi tak ada alternatif untuk ubah situasi umat Islam yang bid'ah, yang syirik, yang sesat, yang kafir, kecuali menggunakan senjata. Dan dijustifikasikan penggunaan senjata itu untuk memurnikan tauhid, dan mereka ijtihad, aktiviti persenjataan mereka adalah jihad di jalan Allah. Jadi pasukan mereka, Jamaah Tauhid wal Jihad tu menggambarkan doktrin dan operasi yang dilakukan mereka. Bila kumpulan ni serang orang, bunuh orang, rapah benda orang, rogoh anak orang, bini orang, makin besar kumpulan ni, ditukar nama menjadi Mujahidin Syariah Council. Jamaah Tauhid wal Jihad diisytihar tahun 2000. Tahun 2002 ditukar nama menjadi Mujahidin, ditukar nama 2002 menjadi Al-Qaeda of Iraq. Sebab cita-cita Kaedah Afghanistan, Kaedah of Iraq ni sama aja, nak tubuhkan negara Islam tengah bermula di Iraq, menjala ke Syria, dan dia melakarkan satu landscape negara Islam yang besar hingga ke Maghribi, sempadan dengan Eropah, hingga ke Turki, meliputi Asia Tengah, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Tanjung Rambutan, hinggalah ke Afrika. Itu sempadan negara Islam yang diimpikan mereka. Pada tahun 2004, Al-Qaeda of Iraq ditukar pula menjadi Mujahidin Syariah Council. Dan Kaedah Afghanistan banyak tak setuju dengan MSC ni. Sebab MSC ni ganas. Al-Qaeda lebih berbeza pendekatannya. Kaedah sasakan kepentingan Barat, serangan terhadap Barat. Tapi Mujahidin Syariah Council tak kira. Orang Sunni mereka bunuh, Syiah mereka bunuh, orang Kurdis Sunni pun mereka bunuh. Kecuali orang Islam yang akur pada keberadaan mereka sebagai Islamic State. Daripada Mujahidin Syariah Council ni,
Akhirnya Abu Musa Az-Zarqawi isytihar Iraq sebagai IC, Islamic State of Iraq. Setelah dia menguasai hampir 30% di Iraq. Pada awal tahun 2006. Tapi pada pertengahan 2006, beliau berjaya dibunuh oleh tentera Amerika dalam satu serangan udara. 5 hari lepas dia mati, tempatnya diganti oleh Abu Ayyub Al-Masri. Abu Ayyub Al-Masri lebih ganasnya berbanding Abu Musa Az-Zarqawi. Dalam 1 bulan je dia berkuasa, dia boleh bunuh 1,600 orang Syiah di Iraq. Termasuk melakukan operasi pengeboman berani mati yang dianggap sebagai operasi jihad yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Abu Ayyub Masri ini bila dia ambil alih, dia tukar Islamic State of Iraq tu kepada Islamic State of Iraq and Syria, ISIS. Jadi jenama ISIS ni sebenarnya dibuat oleh orang Islam kita sendiri. Bukan Amerika, bukan Israel. Orang Islam kita sendiri yang buat. Amerika, Israel kasih baca aja untuk suburkan lagi gejala ekstremis radikal teroris dalam Iraq dan Syria. Sebenarnya dia merintah selama 4 tahun daripada pertengahan 2006 hingga 2010. Kawasan makin luas, makin besar, ramai pejuang seluruh dunia menyertai mereka. Dan ketika ini, tahap penentangan terhadap Syiah menjadi semakin tinggi. Hatta masjid-masjid pun dibom. Ini konflik Sunni Syiah. Dan ISIS sebenarnya berasas daripada ideologi Salafi, Wahabi, Takfiri. Mereka dakwa mereka orang Salafi, tapi ideanya idea Wahabi dan mengkafirkan mana-mana umat Islam yang tidak sehaluan dengan mereka. Kalau tak join mereka, dibunuh. Join mereka, selamat. Itu teori tadi. Umat Islam sekarang bid'ah, syirik, sesat, kafir. Kalau bertaubat, kita jadi orang kita. Kalau tak bertaubat, ala darah, bunuh, kerta benda, dirampas. Dan mereka melabelkan orang Islam yang syirik, bid'ah, sesat, kafir, murtad ini lebih bahaya daripada orang kafir. Orang kafir yang dilihat sebagai musuh terang-terangan. Jadi atas dasar nak jaga agama, maka mereka jihad dengan senjata, bunuh pun tak apa. Mana ada dalam Islam kita halalkan pembunuhan Islam sama Islam? Bahkan dosa terbesar yang kedua lepas daripada syirik pada Allah ialah membunuh nyawa Islam yang tidak berdosa. Tahun 2010, Abu Ayyub Masri dan Abu Omar Al-Baghdadi berjaya dibunuh oleh tentera sekutu dengan satu serangan udara. Tempat mereka kemudiannya diganti oleh Awad bin Ibrahim As-Samari Al-Baghdadi Al-Qurashi Al-Hashimi. Berapa banyak Al? Itu dia sendiri letakkan nama tu. Kerana kononnya dia ni keturunan Quraisy. Dia ni daripada Imam Mahdi. Dia ni tentera yang akan menyokong kemunculan Nabi SAW. Dia ni kononnya akan menjulang Islam di akhir zaman dengan mengalahkan tentera Kristian di medan Tabik. Kononnya tentera yang diharapkan untuk memenangi peperangan Armageddon. Islam dengan Kristian di medan Tabik dekat sempadan dengan Turki. Kononnya lah dia manipulasi hadis-hadis tu. Jadi masa Abu Ayyub Al-Masri dia isytihar ISIS, pada penghujung 3 tahun, 4 tahun, pada akhir 2010 dia isytihar ISIS tukar pada ISIL. Lepas tu dibunuh oleh Amerika 2010, tempatnya diganti oleh Awad bin Ibrahim As-Samari Al-Baghdadi Al-Qurashi. Dan bila dia ambil alih, dia isytihar dirinya sebagai khalifah negara Islam dengan gelaran Khalifah Ibrahim. Dan pada Jun 2013, dia tukar nama ISIL kepada IS. Sampai sekarang. Jadi asal-usul ISIS ada dalam buku ini.
Tuan-tuan boleh baca asal-usul dia. Lepas tu ISIS sekarang ni baik dengan Israel. Saya buktikan dalam ni, senjata yang digunakan ISIS beli daripada Israel. Minyak yang dikuasai kawasan loji penapisan minyak di Mosul dan Kirkuk, mereka proses dalam 80,000 tong hingga 100,000 tong sehari. Dua loji ni proses. Mereka jual ke pasaran gelap melalui orang tengah. Antara pedagang orang tengah itu ialah Israel. Dan juga pedagang Kurdis dan pedagang Turki yang bawa pula penjualan minyak ni kepada Barat. Hasil jualan minyak, mereka beli senjata. Batu ISIS masih bertahan hingga sekarang sebab mereka ada loji penapisan minyak, proses minyak, jual pasaran gelap, dapat duit, beli senjata. Yang kedua, mereka peroleh senjata hasil daripada rampasan kem-kem tentera yang ditawan pasca kejatuhan Saddam Hussein. Justru mereka boleh bertahan sampai sekarang. Dan hari ini, lebih 240 orang rakyat kita sendiri ditangkap PDRM. 18 orang telah mati semenjak konflik di Iraq dan Syria. Dan 89 rakyat kita sendiri kita tahan ada dalam penjara. Kita ada 3 undang-undang. Satu, punitif, kanun keseksaan. Dengan procedural law, SOSMA. Langkah-langkah khas keselamatan 2012. Special Offence Mutual Act, SOSMA. Yang membentukkan minimal 7 tahun penjara hingga 30 tahun penjara. Tahanan SOSMA ni, bila tangkap, masuk penjara, garanti jumpa Ustaz Zamihan dalam penjara. Satu lagi kita ada preventive law. Iaitu Undang-Undang Pencegahan Anti Keganasan. Preventive of Terrorist Act. Saya terlibat dengan undang-undang tu. Saya dilantik menteri untuk sama-sama mendraft undang-undang tu. Beri idea, beri cadangan. Ni kita tahan 2 tahun, tengok. Pulih nilai 2 tahun, tengok. Pulih nilai 2 tahun, maksimal 8 tahun. Jadi hati-hati tuan-tuan. Tuan-tuan guna smartphone, download sana, download sini, pergi web, rangkaian IC, semua, simpan gambar, simpan bendera. Download pagi, petang boleh datang. Buka dengan kertas siasatannya, tahan 2 tahun penjara. Habis semua kerja. Out. Kalau kerja kerajaan, dia swasta pun. 2 tahun. Tak pergi mahkamah dah. Preventif. Undang-undang pencegahan. Tapi bukan bidang kuasa menteri, bidang kuasa panel yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Panel tu. Tapi kita siasatan berdasarkan kepada pihak PDRM. Ini. Satu lagi, Preventive of Crime Act. Itu juga gunakan. Sebab jenayah kadang-kadang berangkai. Orang yang rompak mesin ATM, dia bagi bom mesin ATM, kadang-kadang berkait dengan ISIS, kadang-kadang gangster, kadang-kadang memang penyambung tarbus, rompak pun rompak benda tu. Itu nak kena analisis. Jadi dalam undang-undang keganasan ni, saya terlibat di peringkat menderaf, menggubal, menambah baik undang-undang. Saya juga bina modul masuk dalam penjara buat pemulihan. Saya juga terlibat dalam program penilaian orang-orang tahanan. Sebab tu saya boleh tulis benda ni. Tadi tuan-tuan baca. Asasnya kita guna lebih 60 rujukan utama dunia. Dalam bahasa Arab, bahasa Inggeris boleh baca. Ini maklumat yang padat tentang ISIS. Dan walaupun 30 tahun akan datang, ISIS masih lagi berkuasa. Dan menjadi ancaman umat Islam seluruh dunia. Apa bahaya ISIS? Sebab ISIS guna jenama Islam untuk bunuh orang Islam. Hancur negara Islam. Semelih ulama Islam. Rogol wanita Islam. Itu bahaya. Dan apa yang dilakukan oleh ISIS ni menyebabkan munculnya anti-Islam dan Islamofobia di Barat. Jadi fitnah pula pada agama kita. Orang Kristian, orang Hindu, orang Buddha kata jahat, ganah orang Islam, semelih orang. Bahaya ISIS ni, mereka manipulasi ayat Quran, hadis, akhir zaman demi kepentingan mereka. Mereka klaim mereka tentera Panji Hitam, tentera Imam Mahdi. Mereka klaim mereka tentera yang bantu Nabi Isa AS muncul di akhir zaman. Mereka klaim mereka je Islam. Orang lain semua ni kafir, bid'ah, sesat, masuk neraka semua. Allah bunuh.
Rompak bank mereka halalkan sebab mereka kata bank ni sistem konvensional riba. Allah isytiharkan perang pada sistem konvensional riba. Kita perang lah, rompak bank. Lepas tu mereka serang negeri, serang daerah, mereka rompak bank. Wanita-wanita kita pun mereka tangkap, mereka rogol. Tengok, dalam ni saya sebut. Mereka tangkap wanita, mereka bagi-bagi pada tentera pejuang. Kalau mereka enggan, wanita tu enggan duduk dengan tentera pejuang, mereka tahan tempat tahanan wanita yang kotor, yang tidak diselenggarakan dengan baik. Dan bila mereka selesai lakukan operasi ketenteraan, mereka balik ke tempat tahanan wanita tu, mereka lakukan acara rogol-merogol secara berjemaah. Tuan-tuan biasa isap rokok secara berjemaah. Pak Kunduri isap rokok secara berjemaah. Pak ceramah ustaz isap rokok secara berjemaah. Ni rogol secara berjemaah. Islam ke ni? Lepas tu kalau ditangkap keluarga-keluarga, ada anak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mereka ambil budak ni latih sebagai tentera cilik untuk barisan tentera di masa harap. Budak-budak 4 tahun, 5 tahun buat pistol dah. Orang tak sangka budak-budak ni tentera. Tapi dilatih untuk membenci, untuk menyerang, untuk menembak, untuk membunuh. Bahaya tentera ISIS. Orang kita pula terpengaruh dengan ISIS ni, media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, rakan sekerja, ipar dua, jiran tangga. Kita terpaksa bertindak dengan tegas, tuan-tuan. Barat pula nak jual kuas, nak jual senjata. ISIS nak bunuh orang Sunni, orang Kurdis, orang apa, bunuhlah. Tapi senjata beli dengan kami, mereka jual. Minyak jual murah pada kami. Kami jual murah ke pasar antarabangsa. Jual mahal pasar antarabangsa. Beli murah, jual mahal. Untung. Lepas tu negara-negara Arab yang kaya jadi takut. Macam Qatar, takut beli senjata berat. UAE takut beli senjata berat. Oman takut beli senjata berat. Kuwait, negara kaya, takut beli senjata berat. Ancaman ISIS di Timur Tengah menyebabkan negara-negara kaya takut dan beli senjata berat dengan kuasa besar dunia. Jadi, senjata-senjata yang lama boleh remove, boleh jual dengan murah untuk mereka nak perang. Senjata-senjata berat ni, kita jual dengan berskala besar. Dan kita ni, ancaman, makin lama makin ramai kita berminat, makin lama makin meningkat. Alhamdulillah dengan kecakapan PDRM, kita boleh bendung benda ni. Jangan sampai anak tuan-tuan yang terlibat. Minta maaf. Kalau anak tuan-tuan terlibat dengan benda ni, pasti jumpa Ustaz Zamian dalam penjara. Tak, saya terlibat semua dengan program pemulihan. Ada minggu lepas saya masuk penjara Tapah. Budak muda, umur 22 tahun. Saya ceramah, bila saya ceramah dia bangun. Dia bangun menari joget, dia pergi pegang kepala saya ni nak smackdown. Saya kata relax. Ustaz ni bukan nak marah, nak gaduh. Ustaz nak ceramah. Ya nak ceramah. Rupanya budak ni dah mental. Sakit mental. Ada yang mengadu pada saya, Ustaz, saya tak salah pun. Saya pergi website ISIS, saya download, saya simpan, tu je. Last kali saya kena 7 tahun. Naya saya tak tahu pun. Tak tahu tanya. Dengar, faham. Jadi tak menyimpan artikel larangan. Ada juga budak-budak perempuan, tuan-tuan. Budak-budak perempuan tekad nak pergi syariah. Ada pelajaran agama, ada yang tak ada pelajaran agama. Ada yang janda. Nak pergi, mati sana. Fikirkan dia Malaysia negara kafir. Undang-undang kafir. Perlembagaan kafir. Bilang raya kafir. Demokrasi kafir. Semua kafir belakang. La haula wala. Nah, perempuan, keras kepala. Kita nak beri penjelasan, tak nak dengar kita. Ini dalam penjara, tuan-tuan. Allah. Jadi tuan-tuan boleh beli, boleh baca dan boleh bertindak. InsyaAllah. Masih tuan-tuan, tak ada soalan. Ustaz pun dah letih ya. Jadi cukup sekadar tu. Alhamdulillah. Khairan aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu 'anna wa kaffir 'anna sayyi'atina wa adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mudkhala sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا عندنا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والله